Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar hari ini adalah tentang kamiran pengamiran, iaitu tajuk adalah isi padu jagaan. Okey, tak ada kena-mengena dengan janah ning Jumpa lagi kita, saya adalah Kini Firdaus. Let's go. Janah ni belum tak ada kena-mengena dengan dia janaan. Janaan ni ada generation. Kan generate adalah putaran Okey, janaan ni adalah lebih pada putaran lah. Putaran. Faham Faham. Okey, dalam konsep putaran ini dia ada dua axis sahaja putaran. Tapi sebenarnya dia ada tiga kalau mengikutkan 3D. Pasti X, pasti Y, pasti Z. Kan? Dia ada ada satu lagi. Kan macam bersilat pula kan. Ada pasti Z satu lagi. Tapi kamu kena faham pasti X, pasti Y lah dulu. Nanti masuk universiti nanti baru faham bahasa pasti Z. Faham Boleh? Boleh Okey, hari ni kita nak belajar pasal bagaimana formula putaran yang melibatkan pasti X dengan pasti Y. Ready? Okey. Ini adalah pasti Y, ini adalah pasti X. Ke sini. Alright. Ini adalah Y sama dengan X kuasa 2. Okey, sekarang saya nak cerita pasal putaran pada paksi X. Paksi X ke bawah. Okey. Contohnya dekat sini. Sini berapa dia bagi dekat sini 2. Okey, saya nak bagi tahu sekarang ni ada dua formula yang sangat penting yang awak kena terhafal. Okey, dalam kes ini. Apa dia formula dia? Memang sangat senang sahaja. Formulanya adalah kamiran A, B. Ini. Lepas tu X kuasa 2. Kalau X kuasa 2, di sini mesti dy. Faham ke? Okey. dy adalah bermaksud terhadap Y. Maknanya ini merujuk kepada paksi Y. Faham ke tak? Ini dy terhadap Y, maka merujuk pada paksi Y. Kalau paksi X macam mana? Dx lah. Boleh faham? Kalau dx dia terbalik. Satu benda je. Pi ni boleh duduk dalam atau boleh letak luar, tak ada masalah. A, B, Y kuasa 2 dx. Ini adalah merujuk pada paksi X. Jelas ke setakat ni? Ini je formula dia. Ini sahaja formula yang awak kena hafal. Panjang yang amat. Okey. Ni dy. Kenapa sebenarnya dy? Ini adalah terhadap Y. Bila kita sebut terhadap Y, bermaksud dia ke sana. Ke sana maksudnya dy. Terhadap Y. Faham pengamiran dia. Kalau melibatkan terhadap X, maka kita merujuk kepada dx. Dx sini adalah paksi. Ini ujung dia. Boleh? Nampak Jadi untuk kes ini melibatkan paksi X. Okey, melibatkan paksi X. Putaran dia jadi macam mana? Okey. Dapat ni snapshot dulu. Benda penting ni. Ini dalam peperiksaan diberi tak? Yes, diberikan. So tak perlu hafal lah. Faham ke? So tidak perlu hafal. So Y sama dengan X kuasa 2. Apa Ini adalah paksi X dan di sini adalah paksi Y. Gunakan konsep apa yang saya ajar tadi. Apabila dia rujuk ke sini, di sini adalah 2. Of course di sini adalah kosong. Maka di sini adalah dia punya barisan. Okey, apabila diputarkan dalam paksi X. Bila diputarkan pada paksi X, maka dia akan jadi revolve macam ni. Jadi macam trompet. Betul Jadi macam trompet.
Ini. Okey, formula kita macam mana? Ingat macam ni. Bila pada pasti X, kita tulis terus dx. Okey, apabila dx terbalik dengan dia adalah y kuasa 2. Faham? Lepas tu pi letak depan dia. Kemudian A dan B. A dan B ni kamu tahulah. 1, 2. Okey, faham Okey. So, macam mana? Kita ambil je persamaan ini, masukkan ke dalam ini. Akhirnya dia jadi macam mana? Dia akan jadi A, B. Pi sengaja letak luar sebab dia adalah nilai. So kita terus buat ni Alright. So di sini adalah X kuasa 2 kuasa 2 dx. Dan dia jadi dekat sini adalah ini adalah 02. 02. Boleh dapat? Sini 0, sini 2, pi jangan lupa. Di sini adalah X kuasa 4 dx. Simple. Okey, ini kita kamerkan dia. Okey, macam mana kamerkan? Ingat tak? Tolak ke tambah? Tambahlah. Tambah 1 letak bawah jadi 5. Ini jadi 5. Dan rak potong ni jadi 2, ni jadi 2. Pi letak luar. Okey, boleh? 2 letak sini, tolak kosong. Kosonglah. Okey, jadi macam mana? Dia akan jadi pi 2 kuasa 5 per dengan 5 tolak dengan kosong. Maka kita akan dapat berapa jawapan kita? Sila type jawapan segera. Okey, 32 per 5 pi. Setuju? Okey, 32 per 5 betul ke salah Ustaz? Betul. Okey, sekiranya kamu buat latihan, tiba-tiba ada salah dekat sini, awak bulatkan. Faham Jangan padam. Guna pen merah. Tanda tempat bulat. Kalau 5 ni salah, bulat dekat 5. Boleh? Supaya careless mistake itu tidak berulang. Okey, guna pen merah. Jangan padam. Dengan nasihat saya. Sebab ini adalah cara kaedah terbaik bagaimana nak elak careless mistake daripada berulang. Kalau kamu tetap padam dia, kamu tengoklah, kamu punya careless mistake tidak akan hilang. Dia akan kekal di situ. Sampai masa exam, kamu buat lagi kesalahan yang sama. Kamu akan berulang. Faham ke? Okey, jadi yang ni betul lah kan? Okey, dapat macam ni. Baik. Soalan. Soalan. Sir, kalau saya bagi jawapan 20.106 unit kuasa 3. Ini unit kuasa 3. Adakah betul? Adakah benar? Adakah boleh diterima? Ataupun memang kena buat dalam bentuk file ni, sir? Okey, dua-dua jawapan ini diterima tanpa ragu-ragu. Okey, acceptable dua-dua ini. Okey, kenapa banyak dalam pengiraan revolve? Okey, dalam revolve yang dia panggil kita panggil generate kan? Volume generated ni, dia biasanya jawapan dia dalam pi dia tak darab ke dalam. Sebab cuba awak darab pi ni ke dalam ni. Apa jadi? Pengiraan awak akan lebih sulit, betul tak? Bukan sulit yang lain. Jangan salah faham, woi. Okey, ini adalah pengiraan kamu akan jadi lebih susah. Faham tak? Faham ke? Pengiraan akan jadi lebih susah. Okey, jadi dia kekalkan pi ini supaya jawapan akhir akan dibentuk begini. Terima. Nak buat macam ni, lantak kau lah. Faham ke? Boleh juga. Tak ada masalah. Boleh? So, jangan bergaduh-gaduh. Kan? So, jangan bergaduh. Oi, akulah yang betul. Kau lah yang betul. Akulah yang betul. Dua-dua betul. Dah, diam. Buat soalan lain pula. Ready? Ready soalan lain? Kau dah faham tak ni? Okey, baik. Sebelum kita pergi soalan seterusnya, ada soalan? Any question? Tak ada? Okey, screenshot. Okey, dah.
Okey, kejap. Suppose dekat kita punya group. Oh, boleh habis kelas kita, boleh habis awal lagi ni. Kita tengok soalan yang seterusnya. Sir, so bagi soalan macam ni senang je, sir. Cuba ambil soalan dia yang problem solving. Kan susah macam tu. Okay guys, saya nak tanya awak kalau awak yang memang dah selalu jawab soalan peperiksaan, kamu dah jawab soalan trial, kan jumpa soalan yang melibatkan reward ni. Saya nak tanya, adakah konsep lain yang kamu guna? Tak ada kan? Konsep ni je yang guna kan? Jadi jangan pening lah. Kan? Ada guna kaedah lain? Tak ada. Awak hanya guna kaedah ni je. Jadi faham ke tak? Faham ke? Jadi bila kita buat soalan kebat ke, soalan bukan kebat ke, please back to the basic. Understand? Back to the basic. Yang ni sebenarnya dia kadang-kadang bagi kau punya dia punya ni, rupanya kita dah salah benda ni tunggang terbalik salah. Setuju tak? Siapa dekat sini yang memang keadaan dia macam tu? Dia kadang-kadang confused nak letak X ke dekat Y kat sini? Cuba ngaku. Vini dah ngaku dah. Siapa lagi? Ngaku cepat. Azira pun sama. Kan? Ni Sazwani pun sama. Confused dekat sini je. Kan? Confused dekat sini je. Sebab dalam peperiksaan dia bagi satu formula. Dia bagi satu je, dia tak bagi S dengan Y. Betul tak? Dia bagi S dengan Y, dia bagi ini je. Okey, saya dah jelaskan hari ini, semua dah clear. Bila dia DX, mana ini adalah pada paksi X. Pandai. So selesailah masalah awak. Selesailah masalah kita kan? Betul? Selesaikan masalah kita. Jom, kita pergi soalan yang seterusnya. Kan? Mana saya punya pemadam tadi, ya Allah. Siap apa ni? Okey. Right. Kita pergi soalan yang seterusnya. Ready? Alright. Y sama dengan X kuasa 2. Sama je sah. Senang. Sama je sah. Okey, kali ni kita nak putaran pada paksi Y. Okey, tadi pada paksi X kan. Sekarang kita buat paksi Y pula. Kita nak tengok susah ke senang. Okey? Ready? Ready. Okey, pada paksi Y. Okey, bila dia kata pada paksi Y, maka kita punya ni ke sana. Tak apa, kita ambil 2 jugalah. Okey, 0 dan 2. Boleh? Okey, 0 sehingga 2. Adakah sama, Ustaz? Kita tengoklah nanti sama ke tak. Yang ni lengkung macam ni. Yang ni dia jadi macam mangkuk. Nampak tak tu? Dia jadi macam gasing. Dia jadi macam gasing. Betul tak? Mangkuk macam tu. Adakah sama? Kita rasa-rasa, kita fikir-fikir. Sama kot. Kita kira dulu. Boleh? Okey, bagaimana formula kita? dy. Bila dy, apa yang dekat sini kuasa 2? X kuasa 2. Pi dekat tepi dia, ini A dengan B. Dan simple tak? Mudah tak? Ini merujuk kepada paksi putaran. Faham ke? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ready? Okey, kita masukkan ini. Okey, kita nampak yang ni adalah 0 dan atas ni adalah 2. Pi kita letak di luar sebab dia adalah perkali. Perkali ni kita tak perlu kamerkan dia. Okey, yang perlu kita kamerkan ini. Ini dia dah bagi X kuasa 2. Kuasa 2 adalah ini. Ini adalah Y. Jadi kita masukkan Y saja di sini. Faham ke? Lepas tu kita buat apa? Kita buat pi di sini y tambah 1 jadi Y kuasa 2 per dengan 2. Okey, ni adalah 2 dan 0.
Okay, simple? Simple je sebenarnya main benda-benda ni. Okay, boleh? Boleh ya? Alright. Lepas ni kita pergi lagi soalan, jangan risau. Ni baru geli-geli baru ni. Baru geli-geli baru. Kan terus bagi soalan susah, berpeluh-peluh nanti. Kan sampai ketiak-ketiak habis berpeluh-peluh nanti. Alright. Okay, ready? Kita masukkan nilai. Kemudian pi masukkan sini. 2 masuk sini, 2 kuasa 2 bar dengan 2 tolak kosong. Okey, jadi pi 2 kuasa 2, 4 bagi 2, 2. Jadi jawapan dia adalah 2 pi. Begitu. Adakah boleh nampak jelas? Clear? Senang? Adakah sama dengan tadi? Sama tak tadi dengan 32/5 pi? Adakah sama? Tak sama. Ini adalah putaran pada paksi Y. Ini paksi X. Dia cembung sikit, dia lengkung. Ini adalah pada paksi Y, dia agak cembung. Jadi logik, ini adalah 2 pi. Unit kuasa 3. Okey, dalam skema jawapan ada setengah pengiraan tak tulis unit salah. Ada yang tulis unit tak tulis unit betul. Ada setengah keadaan betul, ada setengah keadaan salah. Okey, bagaimana situasi dia? Dengar betul-betul. Okey, apabila soalan itu jelas menyatakan bahawa nyatakan unit jawapan anda. Dia beritahu jelas. Kan beritahu jelas suruh nyatakan unit. Maknanya awak wajib letak unit. Faham? Itu dah jadi wajib, mandatory. Okey, kena jawab kena betul lah. Okey, tapi kalau dia tak bagi tahu unit, dia pun bagi tahu apakah isi padu bagi ini. Apabila diputarkan pada paksi Y, apakah isi padu shaded region? Bahasa Inggeris bahasa Melayu pula dah. Okey, shaded region ni, maka jawapan awak di sini dia bergantung pada skema. Kalau skema kata, biasanya skema dia akan bagi ini. Dia bukan bagi ini dia akan bagi yang ni. Maka jawapan ini betul. Faham ke? Maka jawapan ini betul. Dan biasanya untuk maths, macam siapa kata? Syarani kan? Faris Syarani kata, untuk maths dimaafkanlah. Kan? Untuk maths dimaafkanlah. Sebenarnya bergantung pada pemeriksa. Biasanya pemeriksa akan bagi betul. Untuk maths lah. Untuk maths. Matematik tak Matematik unit salah. Tapi kalau unit awak letak ini salah, suka-suka hati pergi letak unit kuasa 2. Kan? Unit luas pula kan? Dah 2 pi. Unit kuasa 2 pula dah. Dia pergi letak. Ini apa cerita? Ini jawapan Sazwani betul. Salah. Jawapan awak akan salah. Faham ke? Orang suruh cari isi padu, kau pergi cari luas, apa hal? Faham tak ni? Faham ke? Kalau letak unit, jangan salah tulis unit. Faham Awak salah tulis unit, terus salah. Boleh? Boleh ke? Dah form 5 nak masuk U dah ni. Takkanlah unit boleh salah lagi. Please lah, janganlah salah unit. Come on lah. Kan? Come on lah, jangan salah unit. Okay? Boleh Alright. Okay. Faham setakat ni? Faham apa yang saya cuba sampaikan di sini?